Saya mendapati bahawa iman bukannya terbit secara tiba-tiba, tetapi ia memerlukan ilmu untuk membuahkan keyakinan. Selamat datang ke Smiley Soul. Saya Amalia. Terima kasih kerana bersama saya kerana saya percaya momen sekejap ini boleh menjadi antara momen yang boleh memberi tambah nilai dalam kehidupan anda. Di dalam episod ini, saya akan memberitahu anda bagaimana dengan mengenal nyamuk yang halus ini boleh mengambilkan diri kita kepada Allah yang Maha Pencipta. Kita tahu bahawa nyamuk merupakan haiwan kecil yang boleh mengganggu kehidupan kita. Tetapi, nyamuk inilah yang dijadikan sebagai perumpamaan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pelik, mengapa sedemikian? Sebelum saya ulas lebih lanjut, mari kita dengarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahawa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi, tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa Allah tidak malu untuk membuat perbandingan apa sahaja termasuklah nyamuk yang kecil. Mengapa nyamuk? Kerana Allah ingin orang munafik dan kafir tahu bahawa mereka lebih lemah daripada nyamuk. Allah telah menciptakan nyamuk. Ciptaan nyamuk itu memang luar biasa. Kita nampak nyamuk itu kecil sangat. Tetapi pada nyamuk yang kecil itu ada 100 mata. Kita manusia yang besar ni ada 2 mata saja. Ada orang langsung tak nampak. Tetapi nyamuk yang kecil itu ada 100 mata. Terang boleh nampak, gelap pun boleh nampak. Di dalam nyamuk ada 3 jantung. Bila kita bangun, kita boleh dengar bunyi. Bunyi itulah sayap nyamuk. 2 daripada 3 jantung nyamuk ni mengawal sayapnya. Dalam masa 1 saat, ia telah mengipas sayapnya sebanyak 500 kali. Allahu Akbar. Kita kena fikir, macam mana pula nyamuk memasukkan jarum yang halus itu ke dalam kulit kita? Allah menciptakan jarum nyamuk itu seperti pisau. Ada 6 jarum. 2 daripada 6 jarum itu berupa gergaji. Boleh potong kulit. Allah ciptakan pula bius pada nyamuk itu, supaya bila nyamuk hisap, dia masukkan dulu bius supaya manusia tidak sedar. Allahu Akbar. Apabila nyamuk memasukkan jarumnya, darah itu boleh masuk dalam perut nyamuk. Sehingga Allah ciptakan pada nyamuk itu boleh tahu mana darah sesuai, darah mana yang tak sesuai. Allah ciptakan pada nyamuk itu boleh bau kita sehingga 50 meter dari jauh dan nampak kita sehingga 15 meter dari jauh. Yang gigit manusia ialah nyamuk betina. Yang nyamuk jantan tidak pernah gigit orang. Yang besar lagi daripada tu ialah nyamuk dapat menularkan penyakit berbahaya seperti malaria, denggi dan kaki gajah. Manusia sering meremehkan nyamuk kerana bentuk tubuhnya yang kecil. Sebab itu, apabila turun ayat ini, ada manusia yang masuk Islam, tetapi ada juga yang bertambah sesat. Kenapa sesat? Kerana meremehkan nyamuk. Mereka rasa mereka kuat. Tidak. Sebenarnya, Allah lebih kuat. Oleh itu, kita kena ambil iktibar. Allah utus nyamuk hidup dalam hidung Raja Namrud selama 400 tahun. Setiap malam, Raja Namrud tidak boleh tidur. Ya Allah, tengok betapa kedilnya manusia kan? Ada yang lebih dahsyat daripada nyamuk, iaitu kuman. Nyamuk kita boleh nampak, tetapi manusia boleh mati melalui kuman. Seluruh dunia takutkan COVID-19, iaitu yang lebih kecil daripada nyamuk. Mana yang lebih bahaya? COVID-19 atau manusia? COVID-19 lebih kuat. Jadi kita tidak takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Allah beritahu kita supaya kita jangan takut kepada manusia. Takutlah Allah. Dulu, sebelum manusia buat mikroskop, manusia tidak tahu apa-apa tentang nyamuk, kuman ataupun bakteria. Apabila Allah mengizinkan manusia untuk buat mikroskop, manusia boleh nampak. Namun, orang beriman pada zaman dahulu, mereka terus percaya.
Orang-orang beriman mengetahui dan yakin bahawa Al-Quran ialah cahaya daripada Allah. Jika ada manusia yang melayan anda teruk atau anda berada di dalam situasi yang sukar, yang bertentangan dengan jiwa Islam anda, takutlah kepada Allah lebih lagi. Kembali kepada Allah. Peganglah kepada prinsip. Jangan anda biarkan ketakutan masuk. Alihkan fokus tersebut kepada rancangan dan tindakan. Berikan kepercayaan kepada diri anda. Percaya bahawa Allah bersama dengan anda. Percaya bahawa segala kekuatan dan daya ada dalam diri anda. Apabila anda memberi kepercayaan kepada diri anda membuat keputusan untuk bertanggungjawab. Jadi hati anda menjadi tenang. Sila ambil maklum, perkongsian ini hanyalah sebahagian kecil daripada santapan rohani. Sila subscribe channel podcast Smiley Soul ini serta di YouTube untuk mendengar lebih banyak lagi pengisian rohani untuk membawa jiwa anda melangkah lebih laju, lebih yakin, lebih gembira menuju ke syurga Firdausi. Sehingga kita bertemu di lain siaran, sentiasa lebarkan senyuman dengan sabar, ikhlas dan kesyukuran. Andalah Smiley Soul. Terima kasih kerana mendengar.